tempat yang makbul doa. Kalau masa tawaf salah, mungkin nanti kalau dah habis tawaf, dah balik hotel, dah tukar baju biasa, dah tak ada ihram, kalau dapat cium hajat aswad, silakan cium. Kalau dapat, ambil kesempatan doa dekat Multazam. Ini antara tempat-tempat yang makbul doa. Ini tempat-tempat dia, belakang makam Ibrahim, tempat makbul doa. Dalam kawasan Hijir Ismail, tempat makbul doa. Kalau dapat peluang masuk, silakan. Tapi saya rasa tak ada masalah, insya-Allah boleh. Cuma ada rasanya ada susah sikit sebab diorang berempur-empur. Agak payah sikit pasal diorang tak tolak orang ramai. Tapi insya-Allah saya biasanya akan cubalah usahakan. Saya akan cari satu hari yang agak sesuai. Saya akan kumpulkan jemaah untuk kita cium sekejap pun jadilah. Kadang-kadang ada orang terkilan pula tak dapat cium. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi kalau dapat baguslah. Okey, dalam Hijr Ismail tempat makbul doa, Multazam tempat makbul doa, belakang makam Ibrahim tempat makbul doa. Ini semua tempat-tempat kawasan. Antara Bukit Safar dan Bukit Marwah pun tempat makbul doa. Atas bukit itu semua kita jangan lepaskan peluang, perbanyakkan berdoa. Sebab ibadah ini memang ibadah yang lebih pada berdoa aja. Dan kita berbanyakkan berdoa ni. Mudah-mudahan doa yang kita minta dimakbulkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Boleh faham tak? Kena buat satu round lagi ni. Kita tak nak kita pergi kat sa'i pula. Boleh? Okey, biasanya dah habis 7 round tu, kita akan keluar jalan pergi ke belakang kawasan makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni pula kalau boleh jangan dekat-dekat sangat, sebab ada orang banyak yang bertawaf kawasan sini. Nanti kita tengah solat sunat, orang kejap gitu yang terlanggar kita. Try jauh pada dia. Jauh pun tak kisah, asalkan belakang makam Ibrahim, bukan depan makam Ibrahim. Dan saya difahamkan sekarang ni dekat Mekah, diorang tengah kecilkan tempat tawaf. So kali ini kita pergi mungkin ada lagi cabaran yang agak kuat, mungkin agak sukar sikit kita tawaf. Mudah-mudahan Allah memudahkanlah urusan kita walaupun dikecilkan. Mudah-mudahan kita nanti berdoa lah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah tawaf tu. Okey, bila kita dah masuk kat sini, kita akan mula untuk solat sunat di belakang makam Ibrahim. Buka daripada muka 48 dulu. Doa ketika melintasi makam Ibrahim. Dekat situ kita akan baca doa. Doa tu. Lepas tu kita akan juga baca doa sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim. Lepas baca doa selepas bertawaf, baru kita solat sunat 2 rakaat dekat belakang makam Ibrahim. Solat sunat setelah bertawaf. Lepas tu barulah kita buka muka surat 51. Dia apa? Doa sesudah solat sunat di belakang makam Ibrahim. Baca doa. Doa ni kita nak baca doa kita sendiri pun boleh. Silakan. Kalau nak baca doa yang buku ni, bahasa Melayu dia pun boleh. Dia tak ada masalah. Baik. Itu cara dia punya perjalanan dia. Lepas tu kita dah habis berdoa, semua dah habis, kita akan melintasi ke kawasan yang nak perjalanan ke Bukit Safar pula, antara Safar dan Marwah, untuk kita laksanakan ibadah sa'i. Nanti dalam perjalanan nak pergi Safar, dia ada taruh tong-tong air Zam-Zam. Dekat situ kita akan berhenti sekejap, baru kita akan baca doa, minum air Zam-Zam di muka surat 54. Dekat situ baru kita mulai Zam-Zam. Lepas minum air Zam-Zam, baru kita sambung perjalanan kita ke Bukit Safar untuk lakukan sa'i daripada Bukit Safar, insya-Allah. Nanti daripada Safar ke Marwah 1 pusingan, Marwah ke Safar pun 1 pusingan. Nanti dekat Safar kita akan buat kat luar kawasan ni, di depan ofis ni, saya ada taruh tape kat situ. Tape tu dia masking tape, ada 2 masking tape. Antara tu masking tape tu saya ibaratkan seperti tempat kawasan lampu hijau. Lampu hijau tu hanya orang lelaki saja disunatkan berlari-lari anak. Dia panggil ramal. Perempuan tak payah, perempuan jalan je macam biasa. Cuma orang lelaki saja disunatkan berlari-lari anak di antara 2 lampu hijau tu. Okay, sekarang kita pergi tempat sa'i dulu. Kita jalan tapi tak jumpa telaga Zam-Zam punya air, tak ada. Kita jumpa teh tarik. Kita minum teh tarik dulu. Jemput minum. Air tu disediakan tapi bukan air Zam-Zam, air teh tarik dengan teh O.
Okey, untuk lelaki 3 pusingan pertama dibuka. Pusingan yang ada seterusnya tak payah buka bagian tahu. 3 pusingan je. Sekarang tak ada lain lagi. Dulu ada lain, sekarang tak ada lain, dia cuma tak lampu hijau je. Hajar Aswad. Dulu memang ada lain hitam. Dia lampu warna hijau tu, itu bermula. Kalau kita tengok sana, bahu kanan kita mesti nak selari dengan lampu hijau. Baru kita bismillah ya Allah, meniat pun mula pun boleh. Baru ni nak start tawaf tu tadi. Jadi ni dia punya angle dia. Sampai kat lampu hijau tu. Dia sebelum dalam perjalanan nak pergi Hajar Aswad, kita akan baca dulu doa nak lain-lain, lepas tu kita akan niat nak tawaf. Itu kita akan berhenti dulu. Biasanya sebelum tempat tu. Kalau dekat situ kita nak berhenti baru nak doa ramai-ramai, orang akan tolak kita. Jadi kita tengok keadaan, biasa tidak mengizinkan, macam mana pun terlanggar. Okey, jadi Imam Syafi'i dia ada satu kaedah. Dia bilang kalau siapa pegang dia batal. Tak sengaja, kan? Tapi kalau kita orang terlanggar, kita tak batal. Orang terlanggar kita tak batal. Kita jangan pegang orang. Itu dia punya kaedah dia. Pegang orang tak boleh. Jadi tak apa, boleh. Apa yang terbatal wudu dalam keadaan tawaf, terbatal wudu. Tak tahu kat mana ni batal. Okey, kita contoh je, kita ambil batal daerah sini. Daerah mana? Daerah antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kita keluar pada kawasan tu. Kalau boleh cari orang lelaki apa yang boleh temankan, berangkat wudu, datang balik. Bila datang balik, kita tak tahu kita dari antara sini tau. Nak mulakan balik kat mana? Biar belakang sikit. Biar kita ambil belakang sikit, baru sambung balik. Sambung perjalanan dia kalau dah 3 pusingan, ini pun dikira 3 pusingan, bukan kosong tau. 3 pusingan juga. Sebab antara syarat untuk bertawaf kena ada wudu. Siapa yang tak ada wudu kena ambil wudu, datang balik tawaf. Sa'i tak apa. Sa'i terbatal wudu, boleh teruskan je perjalanan dia. Sebab itu selalu balik hotel saya suruh semua jemaah ambil masa 10-12 minit untuk pergi tandas, lepas tu angkat wudu balik, lepas tu kita kumpul balik. Biasanya kalau pergi tandas kita buka kain ihram. Sebab tu saya tak galakkan supaya orang pakai minyak wangi sebelum jatuh niat. Bau dia masih ada, nanti awak pakai balik. Bermakna awak dah dalam ihram, awak pakai bau wangi-wangian. Jadi kalau boleh jangan pakailah. Angkat wudu, ihram boleh buka. Yang tak boleh ni, bila kita dah taruh minyak wangi, kita pakai balik kain ihram yang ada bau wangi. Itu yang tak boleh. Kalau dah taruh, kita dah buka, tak boleh pakai balik. Kalau nak pakai balik, kena ada spare kain ihram yang tak kena minyak wangi. Itu dia punya kaedah dia. Kalau boleh buka kain ihram. Mandi pun boleh sebenarnya. Dalam ihram boleh mandi. Buka tudung, buka baju, mandi semua boleh. Cuma yang tak digalakkan, tak boleh pakai sabun yang berbau wangi. Itu yang tak boleh. Kalau sabun tu boleh. Memang ada jual ada kedai yang jual khusus bab haji umrah ni. Dia jual sabun yang tak berbau wangi, obat gigi yang tak bau wangi. Kat Singapura saya tak tahu, Arab Street ada biasanya orang beli kat Lakin pun ada. Lakin tingkat 2 tu ada satu kedai memang jual barang-barang macam ni. Arab Street saya kurang pasti, tapi saya rasa ada jugalah sekarang. Boleh? Ada apa-apa lagi yang nak soal dulu bab dalam ihram ni? Satu kali satu bacaan, satu kali satu orang. Dia setiap round ada bacaan dia. Bacaan. Dia disunatkan tutup balik macam ini Contoh dia, kita dah round ketiga. Mula-mula kita pakai iktibar, dia panggil iktibar ni buka bau. Okey, ini buka bau. Ini yang 3 round. Bila nak masuk yang ketiga ni, dah lepas pun tak apa, dah lepas yang ketiga, bismillah ya Allahu akbar, Allahu akbar walillah ilham, kucuk, lepas tu dah masukkan balik. Sambil jalan.
Kanan, bau kanan. Yang saya bilang kiri tu, bau kiri kita mesti nak mengiri Kaabah. Bau kanan. Mana tunjuk DP ambol lah kira. Bau kanan. Jadi dah masuk yang ketiga, kita secara automatik masukkan dia balik ini. Baru besar. Buka pun boleh, tak apa, dia tak ada masalah. Cuma ni sunnah. Apa yang Nabi buat, sunat ni kalau kita buat dapat pahala. Tapi dalam sa'i dia tak ada imbak. Sa'i 7 kan memang tutup. Dia tutup. Sa'i tak payah buka. Macam mana? Jangan buka dekat masuk pintu Kaabah. Dalam perjalanan nak pergi ke Hajar Aswad, baru saya suruh orang buka. Dia cuma nak tawaf aja. Dekat hotel tak apa, hotel tutup aja bau. Keluar tutup bau, sampai masuk Masjidil Haram pun tutup bau. Nanti kita dah nak pergi perjalanan ke Masjid Hajar Aswad, baru saya kata okey semua iktifak. Habis semua mula iktifak gini. Lepas 3 pusingan baru tutup balik bau kanan. Ini sunnah apa yang Nabi buat waktu pembukaan kota Mekah. Kan asal sikit boleh kan? Kan? Sikit-sikit okey kan? Betul. Dia Malay speaking awal. Okey. Mutazam ni dia. Antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad, dia dekat tengah-tengah ni. Mutazam. Okey, dia berdoa, adalah tempat makbul berdoa. Tapi ada juga yang diriwayatkan dalam hadis mengatakan cara dia berdoa. Sebab kita tahu orang kadang-kadang berpaut-paut kan. Sebenarnya Nabi letak ada pipi kiri dekat Kaabah waktu berdoa. Kalau kita boleh, kita buat. Kalau tak boleh, tak apa. Setakat berdoa menghadap kiblat je. Ini semua kiblat ni Kaabah kan, macam kiblat. Tak, menghadap mana pun tak kisah, asal dia menghadap kiblat. Ini Mutazam pun antara tempat makbul doa juga. Boleh? Dah minum air zam-zam belum? Air zam-zam dah habis. Siapa nak minum, boleh minum. Kita dah nak start sa'i ni. Boleh? Okey. Kaedah minum air zam-zam, doa dia kita akan baca sama-sama. Biasanya kita kalau minum disunatkan ataupun digalakkan kita duduk. Tapi minum air zam-zam tak disunatkan untuk kita berdiri minum. Bukan duduk, berdiri pula minum. Sambil menghadap ke Kaabah, menghadap kiblat. Doa dia semua dalam buku. Nanti hari itu saya akan bacakan. Kalau siapa yang pergi bukan dengan saya pun ada mutawif yang akan bacakan doa. Kita ikut. Kalau tak nak ikut dia, kita ikut je doa yang ada dalam buku tu. Bahasa Melayu pun boleh. Boleh. Okay, kita akan pergi ke Bukit Safar pula balik. Ikut juga. Dia akan ikut tawaf, kursi roda pun ikut. Ikut, tolak je kursi roda. Dia boleh ikut. Siapa yang wheelchair dia boleh ikut belakang orang tawaf, boleh. Cuma sa'i dia ada lorong untuk kursi roda. Tawaf sama je. Kalau awak ada, awak boleh tolakkan dia, ganti-ganti. Siapa nak tolak boleh. Dia tak ada orang tolak sana. Harap orang tolak. Awak macam ada siapa ikut awak. Dia kena bantu awak tolak. Cepat-cepat lah. Cepat-cepat alih. Kalau tersenggol lah, kita pun tak orang langgar, cepat-cepat patahkan balik kiri Kaabah. Sama sambung je. Walaupun tersenggol okay, kita pergi buat sa'i pula tu.